Assalamualaikum dan hai. Selamat sejahtera. Nama saya Adipa Nasya Abdul Rahman. Saya dari kelas 3 PSMB 1. Saya merupakan seorang pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temukur Ibrahim Johor. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan sedikit tentang refleksi sepanjang sem 3 saya belajar subjek-subjek yang berkenaan dengan atau boleh dikaitkan dengan NPDL, iaitu New Pedagogistic Learning. Okey, dalam bahasa Melayunya pedagogi pembelajaran bermakna baru. Okey, subjek yang pertama saya akan kaitkan dengan NPDL ialah subjek IDOP 353, iaitu teknologi untuk PDP. Okey. Jadi apa kaitan dengan teknologi ni? Dalam teknologi untuk PDP saya belajar banyak benda. Saya belajar tentang macam mana nak buat Google Site, macam mana nak buat PowerPoint yang dengan cara yang lebih mudah, yang lebih menarik, yang orang kata lebih estetik lah, macam tu. Dan cara-cara untuk menggunakan teknologi terkini, termasuklah dalam penulisan ke, dalam rujukan ke, untuk buat macam mana nak download, everything saya belajar dalam teknologi untuk PDP. Jadi saya boleh gunakan untuk NPDL. Okey, itu untuk subjek yang pertama. Subjek kedua saya belajar kurikulum pendidikan jasmani dan kaedah pengajaran. Apa yang saya boleh kaitkan dengan NPDL ni ialah bila cakap baru PJ, kita ada satu certain topik yang kita memang kebanyakannya cara lame ataupun cara lama, tradisional untuk mengajar tau. Tapi bila saya belajar tentang NPDL dan sekaligus untuk belajar kurikulum PJ ni, saya dapat buat satu inovasi yang baru dan boleh digunakan untuk mengajar murid dalam masih mengikut standard pembelajaran, mengikut DSKP dan sebagainya, tapi lagi menarik sebab saya buat sendiri benda tu, jadi saya lagi faham. Lepas tu inovasi yang saya buat tu direka dan boleh dirujuk, boleh digunakan mudah. Jadi saya rasa NPDL sangat serasi dengan subjek ni. Okey, untuk subjek ketiga pula, iaitu IDOP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. Okey, saya belajar banyak tentang tingkah laku murid, persekitaran yang perlu saya gunakan, perlu saya aplikasikan, teori-teori dan sebagainya dalam subjek ini. Jadi info-info yang saya dapat, yang saya belajar daripada subjek ni, saya boleh gunakan dalam NPDL. Okey, saya boleh kaitkan dengan NPDL sebab New Pedagogistic Learning ni merangkumi banyak perkara tau. Kreativiti, ada 6K, kreativiti, kolaboratif, komunikasi, banyak. Jadi saya antara salah satu contoh komunikasi saya boleh kaitkan dengan pengurusan bilik darjah dan tingkah laku ni sebab saya perlu lakukan komunikasi antara murid dengan saya, dengan guru, dan murid dengan murid juga perlu berinteraksi. Jadi dalam PJ mesti ramai sangat jenis murid yang tak nak PJ, tak nak buat PJ apa, sebab berpeluh, tak pandai, takut dan sebagainya. Jadi melalui NPDL, pengajaran yang baru, saya perlu tarik mereka menggunakan juga tingkah laku mereka. Jadi saya tahu, saya kena kenal, oh dia ni pendiam, jadi saya kena buat apa. Dia ni takut dengan bola, jadi saya kena buat cara macam mana. Jadi saya kena kenal mereka dahulu, baru saya boleh laksanakan NPDL. Jadi subjek IDOP 3043 ni sangat penting. Okey, apa pula kaitan tiga-tiga subjek tadi dengan lestari dan bestari? Okey, apa yang saya boleh rumuskan tentang lestari dan bestari ni dalam pendidikan lah. Lestari dan bestari ni maksud pembelajaran sepanjang hayat atau berterusan. Maksudnya apa yang murid dapat tu, ilmu tu berterusan dan boleh diaplikasikan dengan betul. Okey, untuk subjek teknologi untuk PDP sudah semestinya bertepatan dengan lestari dan bestari. Maksudnya dia boleh digunakan, boleh difahami dan mudah diaplikasi. Jadi benda tu bestari. Bestari sebab dia dalam atas salian ataupun cloud. Okey, jadi dia boleh berkekalan. Okey, untuk subjek kurikulum PJ dan kaedah pengajaran, saya boleh kaitkan dengan lestari dan bestari sebab saya melakukan satu inovasi yang boleh digunakan dan aplikasi itu dan
fasa itu sangat bertepatan dengan DSKP, iaitu pembelajaran. Jadi murid-murid tahun 6 boleh menggunakan, boleh aplikasi, boleh buat sendiri pun benda tu melalui guidance yang saya telah buat melalui teknologi, iaitu Google Site yang telah saya bina. Jadi pembelajaran tu bertepatan dengan konsep lestari dan pelestari. Okey, untuk EDUPT 043 pula, iaitu pengurusan bila darjah dan tingkah laku murid, saya boleh katakan boleh kaitkan dengan lestari dan pelestari sebab saya perlu tahu tentang tingkah laku murid. Jadi apa ilmu yang saya dapat tu adalah pembelajaran untuk saya, untuk sepanjang saya insyaAllah menjadi guru, dan perlu gunakan terms apa-apa panduan dalam subjek ini dengan bijak, maksud dengan cara yang betul. Jadi barulah saya boleh katakan yang pembelajaran yang saya lakukan itu adalah pembelajaran berkonsepkan, bercirikan lestari dan pelestari. Okay, sepanjang saya lakukan tugas, ada banyak kekangan yang saya hadapi. Antaranya saya tak ada ilmu nak buat teknologi. Bayangkan dah macam umur yang macam muda ni pun tak, masih pelajar pun tak tahu tentang teknologi. Macam mana saya atasi itu? Pertama, saya bersyukur sebab semua lecturer subjek yang sangat membantu saya dalam membuat tugasan projek ni. Saya kena bertanya dengan orang yang lagi pakar. Apa yang saya buat ialah saya keep on tanya lecturer, jumpa lecturer, tanya macam mana nak buat. Sebab kan, kalau selagi tak buat benda tu tak akan bergerak tau, sebab kita tak tahu. Jadi once kita dah mula bertanya dan semua, kita cuma perlu buat, just do it, InsyaAllah kita boleh. Jadi harapan saya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan berdasarkan tugasan projek tu, saya harap sangat semua bakal guru di luar sana dan guru-guru pun boleh seek for help. Maksudnya cari peluang untuk tanya tentang benda-benda baru yang boleh membantu untuk menjalankan proses PDP itu dengan lebih lancar dan mudah, insyaAllah. Jadi saya harap itulah, dan ilmu-ilmu ni disebarkan secara meluas lagi. Jadi orang yang tahu tentang benda ni macam tanggungjawab diorang untuk menyebarkan, jadi orang ramai boleh lagi tahu pasal teknologi untuk membantu pendidikan lah. Sekian, terima kasih.